Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Dr. Nurilmi. Kali ini kita nak bincang bagaimana kita nak mencantumkan idea ataupun pembelajaran daripada SDG dan juga design thinking dan introduction to the satellite supaya kita dapat menghasilkan satu mission. Dan ini adalah pertandingan yang boleh dijalankan di sekolah dan kita boleh ajar pelajar-pelajar bagaimana nak memahami dan merangkumi semua ilmu yang diperolehi daripada video pembelajaran sebelum ini. Jadi untuk pertandingan di sekolah, kita mahukan pelajar supaya menulis sebuah esei berkaitan dengan misi angkasa yang menggunakan satelit berdasarkan SDG yang dipilih oleh pelajar. Oleh itu, yang pertama sekali, cikgu, yang kita perlu lakukan adalah kita kena mengenal pasti SDG yang diperlukan oleh student. Sebagai contoh di sini, jika student ingin memfokuskan untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan air, maka mereka boleh terus mendapatkan ilmu ataupun informasi mengenai SDG yang berkaitan dengan air, iaitu SDG water. Dan daripada situ kita boleh mula untuk menggunakan semula design thinking process yang kita belajar dalam slide ataupun video design thinking untuk mengenal pasti apakah masalah yang ada di Malaysia yang boleh diselesaikan dengan menggunakan satelit. Jadi yang kedua adalah setelah kita kenal pasti SDG, kita kenal pasti masalah berdasarkan SDG yang dicadangkan. Namun proses ini sebenarnya boleh bertukar. Sama ada kita mengenal pasti masalah, daripada masalah tersebut kita kenal pasti SDG, ataupun kita kenal pasti SDG dan kemudian mengenal pasti masalah. Sebagai contoh, jika kita mahu menyelesaikan masalah pembalakan. Jadi pembalakan adalah berkaitan dengan climate change. Jadi SDG yang kita kenal pasti daripada masalah yang kita hendak selesaikan adalah climate change. Oleh itu, kita kena mengetahui masalah berdasarkan video design thinking. Bagaimana kita nak mengetahui masalah kita ataupun bagaimana memahami masalah, maka student boleh melakukan brainstorming. Aktiviti ini boleh dilakukan di sekolah. Kumpulkan pelajar dalam beberapa kumpulan dan pelajar boleh menyenaraikan masalah-masalah yang berkaitan. Mereka boleh mencadangkan untuk memilih satu tema mungkin, ataupun mereka boleh menyenaraikan pelbagai masalah. Saya beri contoh di sini. Jika ada satu kumpulan, mungkin ada 5 orang pelajar dan setiap pelajar tu mengeluarkan satu masalah. Pelajar pertama mengeluarkan masalah mengenai pembalakan. Pelajar kedua mengeluarkan masalah mengenai air. Pelajar ketiga mengeluarkan masalah mengenai air pollutions. Dan pelajar keempat mungkin mengenai masalah komunikasi. Pelajar kelima mungkin juga air. Jadi kalau lihat di sini, setiap pelajar mengeluarkan idea masing-masing, tetapi bagaimana untuk mendapatkan titik temu dalam menyelesaikan pemilihan masalah yang diperlukan. Mungkin boleh pelajar menyenaraikan apakah masalah yang perlu dihadapi dan bagaimana possible solusi yang boleh dilakukan oleh satelit. Sebagai contohnya, jika pembalakan, apa yang diperlukan adalah mungkin kamera untuk melihat kawasan yang telah dilakukan aktiviti pembalakan dan juga kawasan yang tidak, dan kita gunakan kamera yang diletak di satelit untuk mengenal pasti. Ataupun jika air, seperti mana yang kita discuss dalam kita punya pembelajaran video pembelajaran, kita boleh gunakan image satelit juga untuk lihat kawasan yang mempunyai sumber air yang baik dan maybe kawasan yang tidak yang tercemar airnya. Jadi semua ini pada akhirnya pelajar-pelajar akan berdiskusi dan mengambil satu problem untuk mereka jadikan sebagai rujukan, dan selepas itu mereka akan
mereka bentuk satelit yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dan sebagai contoh, di sini saya mengambil contoh untuk masalah pembalakan. Maka pelajar di sini boleh memulakan brainstorming dengan menggunakan kaedah why, what, dan akhirnya mereka akan mendapat apa yang mereka perluhi, ataupun apa yang kita perlukan adalah di sini requirement ataupun keperluan daripada siapa, daripada mereka, masalah ini dihadapi oleh siapa. Jadi di sini mungkin why, siapa menghadapi masalah pembalakan, mungkin orang asli sebab tempat mereka sudah diterokai dan mereka tidak mempunyai kawasan yang sesuai untuk menjalankan aktiviti mereka. So ini adalah this is who, maybe why pembalakan kita boleh kata akan menyebabkan climate change, akan menyebabkan banjir dan sebagainya. Dan what, masalah ini, apa masalah dia adalah masalah yang berkaitan. Bila kata apa masalah ni, kita kena kaitkan dengan bidang satelit ataupun bidang angkasa. Jadi bagaimana, apa masalah dia adalah bagaimana untuk melihat kawasan yang telah ditebang ataupun telah mengalami pembalakan. So what, why, when, then, ataupun bila. Dan semua ini adalah akan menjurus kepada requirement ataupun memberi informasi mengenai requirement kepada masalah tersebut. Jadi cikgu-cikgu, daripada apa yang kita belajar, mungkin apa yang boleh diajar semula kepada pelajar adalah untuk memahami bagaimana mengenal pasti masalah dan juga bagaimana untuk mengenal pasti masalah itu berkaitan dengan SDG yang mana satu, supaya mereka dapat menghasilkan esei yang lebih baik untuk memberi solusi menggunakan teknologi satelit untuk mengatasi masalah yang timbul disebabkan oleh daripada masalah-masalah yang telah dikemukakan oleh pelajar-pelajar tersebut. Jadi perlu mengenal pasti SDG, perlu mengenal masalah, dan kita menggunakan design thinking untuk ketahui bahawa masalah itu boleh diperhalusi. Dan seterusnya, bagaimana dalam design thinking, kalau kita tengok dalam prosesnya itu ada bagaimana kita menjalankan prototype. Adakah perlu pelajar menjalankan prototype? Buat masa ini kita tidak perlu pelajar menjalankan prototype, tapi apa yang boleh mereka lakukan adalah mungkin mereka boleh bertanya kepada user. Dalam pembalakan ni contohnya, mungkin ada cikgu-cikgu yang ada idea, mereka mungkin menjalankan interview untuk bertanyakan bagaimana kesan pembalakan dan bagaimana mereka mahu pembalakan ini diberhentikan. Itu antara maklumat yang boleh didapati daripada pelajar. Dan seterusnya, daripada situ mereka akan mencadangkan sesuatu. Contohnya, mereka akan mencadangkan bahawa akan ada satelit yang boleh mengambil gambar pembalakan dari semasa ke semasa, dan kita boleh melihat jika proses tu ataupun kawasan itu sepatutnya tidak ada pembalakan tetapi gambar yang ditunjukkan ada pembalakan, maka boleh diberitahu kepada pihak berkuasa. Jadi semua ini boleh ditulis dalam esei untuk melihat bagaimana kita menggunakan satelit, dan satelit itu membawa kamera dan kamera itu digunakan untuk mengambil gambar, dan ini dapat menyelesaikan masalah pembalakan bila mana pihak berwajib mengambil tindakan terhadap mereka yang telah melakukan pembalakan haram di kawasan yang telah dikenal pasti melalui imej satelit tersebut. Diharap contoh ini dapat memberikan idea kepada cikgu bagaimana melakukan brainstorming kepada pelajar. Ingat ya, kita boleh sama ada kena pasti masalah dahulu ataupun kita kena pasti SDG yang kita hendak terokai dan kita hendak discuss bersama pelajar. Sekian, terima kasih.